cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang agama Buddha, saya akan menerangkan secara ringkas tentang agama. Pengenalan kepada agama ialah satu bentuk kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan tersebut. Seseorang yang beragama akan menerima ajaran, mematuhi perintah Tuhan, mentaati ajaran agama, melaksanakan segala ibadat dan meninggalkan larangan oleh agamanya. Seterusnya, saya akan mulakan dengan pengenalan Buddha. Tapi sebelum itu, tahukah anda semua bahawa agama Buddha ialah agama kedua terbesar di Malaysia? Majoritinya penganut Buddha ialah daripada etnik Cina. Ramai yang berpegang kepada mazhab Mahayana dan ramai juga yang berpegang kepada mazhab Theravada, terutamanya bagi komuniti Thai. Sekitar 20% penduduk di Malaysia merupakan penganut agama Buddha. Seterusnya, agama Buddha ialah merupakan agama dan falsafah yang berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni, iaitu Siddhartha Gautama yang lahir pada kurun ke-5 sebelum Masihi. Agama Buddha tersebar ke benua India dalam 5 kurun selepas baginda meninggal dunia. 2000 tahun yang seterusnya, agama Buddha telah tersebar ke Timur Tengah, Tenggara, Timur Asia, China, Korea dan Jepun. Mengikut kriteria klasifikasi, agama Buddha mempunyai 3 aliran utama, iaitu Theravada ataupun dalam bahasa Sanskritnya ialah Sthaviravada, Mahayana dan juga Vajrayana. Di sini saya akan menerangkan lebih lanjut tentang 3 aliran utama agama Buddha yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Dalam aliran Theravada, matlamat paling utama ialah pencapaian tahap lojukur nirvana. Pencapaian tahap lojukur nirvana ini dicapai melalui jalan 8 mulia atau dikenali sebagai jalan kesederhanaan. Dengan ini, seseorang itu dikatakan bebas dari kesengsaraan dan kelahiran semula. Oleh itu, aliran Theravada ini ialah merupakan aliran yang paling utama diamalkan di Sri Lanka dan Asia Tenggara. Seterusnya, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang aliran utama agama Buddha, iaitu aliran Mahayana yang termasuk di dalam Tanah Tuling, Zen, Buddhisme Nichiren, Shingon dan yang akhir sekali ialah Tendai yang dikenali juga sebagai Tendai, banyak dijumpai di bahagian Asia Tenggara. Hal ini bertentangan dengan pencapaian nirvana. Mahayana mengilhamkan untuk mencapai kebudayaan melalui laluan bodhisattva, di mana satu tahap seseorang itu perlu kekal di kitaran kehidupan semula untuk membantu manusia lain mencapai kesedaran. Akhir sekali, aliran utama ialah aliran Vajrayana. Aliran Vajrayana merupakan sebuah ajaran yang berunsur Siddha India. Ajaran ini boleh dilihat sebagai satu aliran baru ataupun boleh dilihat daripada sebahagian daripada Mahayana. Seterusnya, Buddhisme Tibet masih mengekalkan ajaran Vajrayana pada abad ke-8 India, masih mempraktiskan di kawasan Himalaya, Mongolia dan Kalmykia. Buddhisme Tibet mengilhamkan pencapaian kebudayaan atau badan pelangi. Sekian daripada saya bagi pengenalan agama Buddha. Seperti yang kita tahu, setiap agama mempunyai kebudayaan yang tersendiri. Tidak kira sama ada dari segi perayaan maupun adat resam. Dua perkara ini amatlah penting untuk dititik beratkan. Hal ini demikian kerana agama dan kaum merupakan perkara yang berbeza. Mungkin ada yang berkaum India tetapi beragama Kristian dan mereka tidak menyambut perayaan seperti agama Buddha menyambut segala perayaannya. Begitu juga dengan adat resam. Setiap agama mempunyai adat resam yang tersendiri.
Dan mungkin juga terdapat persamaan antara adat resam agama Buddha dan adat resam agama-agama lain. Jadi, marilah kita berbincang sehingga ke akar umbi. Pertama, iaitu perayaan. Agama Buddha mempunyai beberapa perayaan yang disambut. Tahukah anda apa perayaan yang disambut oleh agama Buddha? Agama Buddha menyambut Taipusam, Kawadi Atam, Hari Deepawali, Katina dan Hari Wesak. Mereka menyambut setiap perayaan ini bagi memuliakan Tuhan mereka, dan semasa perayaan ini juga dijalankan, mereka juga haruslah menghiasi rumah dengan buah limau, bunga dan pokok limau sebagai simbol murah rezeki. Jadi marilah kita membincangkan tentang adat resam agama Buddha. Agama Buddha mempunyai pelbagai adat resam yang tersendiri. Jadi, marilah kita menghuraikan sedikit sebanyak tentang adat resam yang dilakukan oleh masyarakat Buddha. Pertama sekali, perkahwinan. Pasangan yang baru kahwin tanpa mengikut aturan yang betul akan dianggap perkahwinan itu tidak sah. Mereka juga mempunyai upacara keberkatan agar perkahwinan mereka lebih terjamin. Tetapi, semasa upacara ini dijalankan, hanya kenalan rapat sahaja yang boleh dihadiri. Tahukah anda siapa yang dimaksudkan dengan kenalan rapat? Kenalan rapat yang dimaksudkan adalah ahli keluarga dan sahabat pasangan. Seterusnya, pantang larang semasa mengandung. Dilarang melakukan kerja berat, dilarang menggunakan kata-kata kesat, mengawal tingkah laku dan tidak membunuh binatang. Mereka juga dilarang sama sekali untuk menamakan bayi ketika bayi tersebut masih di dalam kandungan ibunya. Dan adat resam yang terakhir adalah penghormatan terhadap dewa. Mereka hendaklah sekali-sekala membuat kenduri kendara atau pesta-pesta khas untuk menunjukkan bahawa mereka menghormati Tuhan, dan mereka juga perlu meditasi atau bertapa untuk menunjukkan sikap hormat terhadap Tuhan. Yang ini adalah sedikit sebanyak kebudayaan yang dilakukan oleh masyarakat agama Buddha sama ada di hadapan atau kehidupan seharian. Kepercayaan Buddha. Kewujudan merangkumi 6 alam, termasuklah alam haiwan, teriak yoni, alam manusia dan alam dewa. Segalanya terikat kepada kitaran kelahiran semula, iaitu samsara, yang boleh berlaku antara keenam-enam alam tersebut. Oleh itu, dewa-dewa boleh dilahirkan semula ke dalam alam lain, dan manusia juga boleh dilahirkan semula ke dalam alam dewa. Objektif kehidupan Buddha bukanlah untuk menyembah atau menjadi dewa, tetapi untuk mencapai pencerahan tentang realiti mutlak kehidupan dan mencapai nirvana, iaitu bebas daripada kitaran kelahiran semula. Hanya kewujudan dalam alam manusia sahaja yang dapat mencapai nirvana. Oleh itu, menjadi manusia lebih baik daripada menjadi dewa, menurut kepercayaan agama Buddha. Baiklah, sudah tiba masanya untuk saya menjelaskan apa itu ajaran agama Buddha di Malaysia. Mesti ada yang terfikir, ajaran apa yang terdapat dalam ajaran agama Buddha, dan apakah ajaran yang terdapat dalam agama Buddha? Seperti yang kita tahu, setiap agama mempunyai ajaran yang tersendiri yang harus dilaksanakan dan harus dilakukan oleh penganutnya. Antara ajaran Buddha adalah menghormati kehidupan, iaitu sama ada manusia, tumbuhan ataupun haiwan. Pengikut Buddha tidak boleh membunuh atau menyembelih binatang untuk dimakan kerana ianya menganggap saudaranya sendiri. Malah, mereka tidak boleh menganggap binatang sebagai kejadian yang lebih rendah daripada mereka. Ketenangan rohani, kasih sayang terhadap semua penyahu itu diajar oleh agama Buddha. Pasti ramai yang ingin tahu di manakah agama Buddha itu menjalankan sembahyang mereka. Mari saya tunjukkan. Jadi inilah dia kuil Buddha, juga dikenali sebagai tempat di mana penganut agama Buddha itu bersembahyang. Ramai yang telah saya fahamkan ini ialah tokoh Tiang Hong adalah tokoh tertua di Kuala Selangor. Lokasinya terletak di Pekan Lama, Kuala Selangor. Kuih-kuih Cina kebanyakan merupakan kuih daripada wilayah-wilayah Cina di Bundong dan Fujian. Malaysia mempunyai lebih daripada 150 kuih dan dihidangkan sebanyak 1,200 imam. Jadi kita sedari di manakah tempat penganut Buddha itu pergi bersembahyang. Kali ini saya akan menunjuk bagaimanakah cara penganut Buddha itu bersembahyang. Seperti yang anda lihat, penganut umat Buddha berketurunan Tionghoa menyusun makanan yang dikumpulkan dalam wadah sebelum pelaksanaan sembahyang lilihut.
Meja sembahyang yang terdiri daripada suatu meja atau panggul yang agak ditinggikan yang di atasnya diletakkan patung Buddha, iaitu rupa dan objek-objek lain yang digunakan untuk pemujaan tersebut. Tok Sami nama ini tidak asing lagi dengan masyarakat Malaysia. Saya yakin kebanyakan masyarakat Malaysia sering mendengar nama Tok Sami. Apa itu Tok Sami? Dia menjadi seorang Sami secara rasminya memang memerlukan pengorbanan yang cukup besar daripada setiap individu penganut agama Buddha. Ini kerana hidup sebagai seorang Sami memerlukan seseorang yang boleh meninggalkan sepenuhnya kehidupan mereka. Oleh itu, menjadikan tokoh-tokoh Buddha sebagai kediaman baru untuk mereka. Matlamat seorang Sami mengabdikan diri hanyalah satu, iaitu mencapai apa yang dikatakan sebagai spotisia nirvana. Makam ketinggian juga dicapai bagi setiap agama Buddha bagi menunjukkan mereka seterusnya meninggalkan segala godaan yang ada di dunia ini. Ini adalah yang akan dipakai oleh Sami Buddha. Golongan Sami Buddha biasanya akan memakai jubah berwarna jingga atau merah dan kepalanya akan dibotakkan sehingga licin. Sekian itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan ialah agama Buddha mempunyai 488 hingga 533 juta penganut di seluruh dunia. Agama Buddha dikenali salah satu agama paling utama di dunia. Terdapat dua kaum yang menganut agama Buddha di Malaysia. Yang pertama ialah Cina dan kaum kedua ialah kaum India. Seorang Buddha ialah seseorang yang memahami kebenaran alam semesta, melalui pelajaran yang bertahun-tahun, penyiasatan dan pengalaman agama pada masanya, dan pertapaan. Penemuannya dikenali sebagai poli atau kesedaran.